dan depa kurang kreatif untuk buat hantaran bola ke bahagian serangan. Kalau untuk part perlawanan sebelum ni, khasnya bagi penyokong bola sepak Kedah, di hujung perlawanan tu mesti dia akan diakhiri dengan happy ending kan. Tapi untuk game pada minggu ni, harap bersabar lah noh. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Yang tu lah yang aku mampu nak pesan pun. Aku harap tak ada lah komen-komen lalang yang terhasil daripada game ni. Takkanlah hampa nak sokong waktu menang je kot. Dan takkanlah hampa nak mengharapkan setiap game tu akan ada kemenangan. Relax lah. Barcelona pun kalah. So tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok apa sebenarnya yang jadi kepada dua-dua pasukan ni dalam game yang lepas. Sebelum game, bagi pasukan Pahang selaku tuan rumah pada game ni, Coach Dollah Saleh ada bagi tahu yang mana buat masa sekarang ni dia target untuk mengakhiri saingan Liga Super pada tahun ni sekurang-kurangnya duduk di top 5. Dan pada masa yang sama, Dollah Saleh akan cuba untuk dapatkan slot ke Piala AFC pada tahun depan. Dan bagi pasukan Kedah, Coach Aidil menjangkakan akan ada saingan yang sengit pada game malam tu. Yalah, bermain dengan Pahang kot, dekat Darul Makmur pula tu. Boleh kata salah satu musuh tradisi juga tu. Disebabkan tu, Coach Aidil ni mengharap pemain-pemain Kedah ni untuk kekal fokus 90 minit di atas padang, dan pada masa yang sama mengekalkan momentum kemenangan yang memang dah ada dalam pasukan Kedah ni. Kalau daripada segi player, pasukan Pahang hanya buat satu pertukaran di bahagian defense, yang mana mereka mendapatkan semula Hikmat Hairul Gulon. Dan bagi pasukan Kedah ada dua pertukaran di bahagian defense dan di bahagian sayap, yang mana Nur Fikri masuk menggantikan Rizal yang menjalani pergantungan, dan Amirul Hisham ditukarkan dengan Azamuddin Akil. Kalau kita tengok on paper, berdasarkan prestasi semasa pasukan, advantage lebih kepada pasukan Kedah berbanding dengan pasukan Pahang walaupun bermain di Darul Makmur. Sebelum tu aku nak share dengan hampa satu benda bagi peminat sukan dekat Malaysia ni. Tak kisahlah sukan apa sekalipun atas dunia ni, lagi-lagi khasnya kepada peminat bola sepak di dalam dan di luar negara sana tu. Kalau hampa masih lagi tercari-cari platform untuk tengok live score dan live stream, hampa boleh pergi dekat www.nowgoal.win, yang mana live score terbaik dekat Malaysia ni. Dan yang paling penting sekali, dia free. Yang ni lah yang orang kita suka ni. Dekat situ ada lebih kurang 1,600 lebih liga dan cup yang hampa boleh saksikan. Benda ni hampa boleh tengok dekat PC. Dan bagi orang yang tak ada PC, hampa jangan risau. Hampa boleh download apps dia dekat Google Store dan Apple Store. Dia punya interface memang senang hampa nak faham. Aku ada tinggalkan link dia dekat bawah. So lepas hampa tengok video aku ni, hampa bolehlah pergi usah-usah game yang ada dekat sana. Okey? Jadi berbalik kepada perbincangan kita tadi, start saja game di awal-awal minit permainan, kita boleh tengok dua-dua tim ni memang bermain untuk cari gol awal. Tapi momentum ni dia tak bertahan lama untuk pasukan Kedah. Sebaliknya untuk pasukan Pahang ni, depa tak ambil masa yang lama untuk settle down bila bermain di Darul Makmur ni berbanding pasukan Kedah. Dan result dia di atas padang, kita boleh nampak Pahang ni lebih mendominasi di bahagian tengah. Dan bila start saja Pahang control game, depa mula menunjukkan corak permainan yang laju, yang mana benda ni sebenarnya banyak bagi masalah di bahagian tengah dan bahagian defense pasukan Kedah. Dan secara tak langsung dia mengubah permainan Kedah ni untuk bermain secara defense dan counter attack. Personally bagi aku, kalau Kedah bermain secara counter attack ni, aku tak risau sangat pun. Yalah, sebab aku rasa semua penyokong Kedah pun dah sedia maklum dah kualiti yang ada kepada dua striker import Kedah di bahagian serangan tu. Dan hasilnya pun kita boleh nampak dalam game ni. Melalui counter attack lah Kedah dapat gol pendahuluan. Tapi masalah pasukan Kedah dalam game ni, player Kedah ni agak bergelut di bahagian tengah, dan mereka kurang kreatif untuk buat hantaran bola ke bahagian serangan. Sebab tu lah kalau hampa tengok betul-betul, banyak long ball yang dihasilkan oleh pasukan Kedah dalam game ni pada malam tu. Kalau long ball tu tepat ke player, tak apalah juga. Tapi ni long ball yang player tu pun tak boleh nak ambil. Macam mana tu? Benda ni lah yang memberi kelebihan kepada pasukan Pahang dalam game ni. Player-player Pahang ni kalau hampa perasan, mereka bebas untuk buat pergerakan di bahagian tengah. Dan mereka punya short pass dan build up play daripada bawah sampai ke atas tu, memang kita tengok player Kedah ni terkenal lah. Kalau nak diikutkan betul-betul waktu first half, Kedah ada je 1-2 peluang untuk jaringkan gol. Tapi itulah,
peluang tu disia-siakan oleh Hadin. Tu yang sayang tu. Untuk second half, Pahang masih mengekalkan tempo dan gameplay yang sama. Dan bagi pasukan Kedah, banyak passing error yang berlaku. Yang mana benda ni lah yang mengganggu fluidity dan corak permainan pasukan Kedah. Dan dalam keadaan tu, sekali lagi Pahang dapat manipulate kelemahan pasukan Kedah ni untuk menghasilkan gol kemenangan. Bagi aku, dalam game ni untuk pasukan Pahang, kredit perlu diberikan kepada Faisal Halim. Dia punya control ball dan killer pass tu lah yang banyak membuka peluang kepada pasukan Pahang. Gol kedua pasukan Pahang tu, dia lah punca. Untuk pertukaran memasukkan Fayyad dan Fazrul Daniel waktu second half ni, boleh dikatakan tak memberi impact yang besar pun pada minggu ni. Disebabkan pasukan Pahang ni, mereka lebih compact di bahagian tengah dan bahagian defense berbanding pasukan Kedah. Overall bagi aku untuk game malam tu, aku boleh katakan 70% player Kedah ni tak on form. Sebab tu kita boleh tengok agak kelang kabut sikit corak permainan Kedah. Dan bagi pasukan Pahang, mereka dah buktikan tanpa penyerang utama mereka pun, mereka boleh menang pada game malam tu. Dan man of the match dalam game tu, aku berikan kepada Faisal Halim. Daripada seorang player yang bermain di bahagian sayap, ditukarkan untuk bermain di bahagian hadapan. Dan dia boleh perform. Apa lagi yang bermau? Jadi aku rasa tu saja ulasan aku untuk game kali ni. Dan pemenang untuk kontes minggu lepas, Amer Gaming PES. Pro player PES ni. BBSK memang best, senang faham dan bagi penyokong Kedah senang sangat nak dapat tahu progress dan statistik. Ikhlas tu. So untuk claim hadiah macam biasa boleh PM dekat link IG yang ada dekat description dan nanti dia akan reply. Jangan lupa follow sekali. Kalau follow dia bagi lebih sikit. Seperti biasa, kalau hampa nak menang kontes pada minggu depan, komen je lah apa-apa pun di ruang komen di bawah dan aku doakan hampa akan menang pada minggu depan. Jadi jangan lupa untuk follow IG aku. Betul tak situ? Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak yang ada di Malaysia ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.